Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, bertemu kita sekali lagi di channel Sensei 1979. Pada hari ini ingin saya kongsikan video berkenaan kaedah bagaimana untuk kita melaksanakan kerja servis ke atas automatic transmission fluid. Jadi dalam video ni saya terangkan dah bagaimana kaedah-kaedah yang boleh kita gunakan. Diharap dengan perkongsian ni dapat menambah ilmu tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jom kita lihat minyak-minyak yang akan ditukar, termasuk sekali dengan oil filter, engine oil filter dan juga auto gearbox oil filter. Kita melaksanakan servis. Okey, kita tanggalkan dia punya dipstick terlebih dahulu dipstick untuk automatic gearbox oil. Okey, kita tanggalkan. Ini dia punya dipstick, lokasi kan kenderaan dengan fender cover. Kemudian kita sanggalkan kenderaan di atas hoist, two post hoist. Mengikut kesesuaian tinggi kita lah, okey, yang sesuai bagi kita. Okey, kita lihat kenderaan tersebut supaya turun seimbang. Okey, dia dah rest di atas dia punya lock lah. Okey, kita boleh. Ini adalah kedudukan bagi OISAM automatic gearbox dan juga dia punya drain plug. Kita tanggalkan juga, longgarkan juga bahagian untuk automatic gearbox. Okey, ini adalah minyak automatic gearbox yang telah saya keluarkan. Okey, saya keluarkan. Okey, minyak automatic gearbox, dia punya bau dia busuk juga sebab dia guna okey, bau dia busuk. Ini minyak ada warna merah lagi, masih bersih lagi. Okay, kita longgarkan semua bowl semua bowl keliling ni ada bowl kita, dia saiz 10, so kita longgarkan and then kita turunkan dia punya OISAM lah untuk gearbox OISAM sebab kita nak tukar dia punya filter. Sekarang semua dia punya bowl telah ditanggalkan, semua bowl untuk OISAM ni semua telah ditanggalkan. Jadi kita nak turunkan OISAM. Sebelum kita turun ke OISAM, kita nak buka balik dia punya drain plug supaya saki baki minyak tu keluar habis lah. Okey, supaya nanti apabila kita buat keluar OISAM dia tak tumpah ikut dia punya hujung bingkai macam ni, dia tak tumpah lah kan. Kita kurangkan dia punya kita minimalkan tumpah ikut sini lah. Okey, buka dia untuk buang saki baki minyak supaya dia tak keluar ikut bibir sam. Okey, itu saki baki minyak lagi yang ada. Kita buka dia punya drain plug, nampak minyak masih lagi keluar ikut dia punya bibir OISAM. Okay. Ini automatic gearbox lah. Okey, jadi sebab tu kita kena tahan dengan tray lah untuk elakkan lantai daripada kotor. Kedudukan oil filter bagi automatic gearbox. Jadi oil filter tu yang kita nak tukar. Okey, oil filter tu yang kita nak tukar. Dahulu gasket lah, dia punya gasket dengan menggunakan scraper. Kita bersihkan dulu, kita buang gasket yang lama ni sebab kita nak pakai gasket yang baru. Okey, kita buang dia dengan menggunakan scraper. Okey, bersihkan sedikit-sedikit jadi gelap lah bahagian dia punya permukaan untuk dipasangkan dengan OISAM. Okay, kita lapkan, bersihkan. Ini adalah oil filter yang baru untuk automatic gearbox Jadi kita nak pasang oil filter yang baru. Okey, dia slot je, dia mudah saja. Dia slot saja, dia tak guna dia tak guna bolt ataupun apa. Kita just tekan masuk saja. Oil filter untuk gearbox telah dipasangkan dengan oil filter yang baru pada bahagian dia punya valve body lah. Okay. Kalau tak tukar oil filter tak ada makna lah tukar dia punya oil. Bagnet untuk memperangkap sebarang serbuk besi lah. Ini tu kan dia punya magnet warna hitam OISAM warna hitam, magnet warna hitam, jadi kita tak berapa nak nampak lah. Ini dia punya magnet, nampak? Okey, ini adalah serbuk besi lah. Okey, serbuk besi yang telah terhasil. Okey, jadi tujuan dia adalah untuk memerangkap serbuk besi supaya serbuk tersebut tak masuk bahagian dia punya slow net valve. Kalau masuk dalam bahagian slow net valve,
gearbox kita akan menghadapi masalah lah. Okey, tengok betapa tebalnya, betapa tebalnya serbuk-serbuk besi yang ada pada bahagian dia punya magnet. Okey, jadi yang ni kita wajib untuk cuci lah sebersih-bersihnya. Okey, ini adalah oil sam yang telah dibersihkan dibersihkan menggunakan air dan juga sabun, dan gasketnya telah ditanggalkan lah. Okey, ini oil sam lah, adalah magnet magnet yang dipasangkan ke dalam oil sam untuk memberangkap segala serbuk-serbuk besi lah. Okey, kita akan pasang semula lah magnet ni. Kita pasang ni, kita pasang tempat yang asal. Okey, dia dengar tu dia melekat dia melekat. Jadi kita biarkan di situ dan kita pasang semula dia punya oil sam dengan gasket yang baru. Sam telah dipasang semula. Oil sam gearbox telah dipasang semula dan telah diketatkan lah. Okey, diketatkan secukup rasa. Kita tak ikat guna tak, kita just secukup rasa. Okey, ini kaedah pengisian semula. Kaedah pengisian semula untuk minyak gearbox, automatic gearbox ATF. Jadi kita guna funnel ataupun kita guna corong yang ada pipe. Okey, hujung corong kita masukkan ke dalam bahagian dipstick bahagian dipstick gearbox, dan kita akan tuang minyak lah. Ikut sini lebih kurang dalam 3 liter ataupun 4 liter, hampir 4 liter kita tuang, dan nanti kita akan check lah. Okey, ini kaedah dia. Nanti kita akan tuang minyak, kemudian kita akan check dengan dipstick waktu enjin running. Okey, ini untuk botol kedua isi, kita tuang dengan perlahan, jangan tuang mengejut, jangan tuang melimpah ruah sebab nanti dia tendang semula, dia ada angin kat dalam. Jadi kita tuang perlahan je bagi dia masuk dengan elok, tak melimpah ataupun dia tak muntah semula disebabkan selepas kita mengisi minyak gearbox, kita perlu check dia punya quantity. Tapi untuk check quantity minyak gearbox, biasanya kita akan start engine dulu, dan kita main gear. Kita main gear bermaksud kita masuk gear R, masuk gear D 1 2, kemudian balik ke N dan kita baru sukat. Okey, jadi sebelum kita nak start engine, kita nak tengok minyak sesuai ke tak sesuai. Sebenarnya minyak gearbox ni kita sukat dalam dua keadaan, iaitu keadaan enjin sejuk dengan enjin panas. Tapi sebelum tu kita nak tengok dulu kuantiti minyak sebelum kita start enjin. Okey, jom kita lihat. Ini adalah dipstick bagi minyak gearbox. Kalau kita lihat pada dipstick, dia ada tulis C dengan H. C untuk cold dan H untuk hot. Jadi dia punya paras minyak dia, takuk minyak dia, kita ada 1, 2, 3 dan 4. Kita ada 4 takuk. Jadi kita nak check dulu sebelum kita start engine. Kita nak lihat keadaan minyak dia di mana. Okey, engine boleh dihidupkan lagi. Jadi ini dia punya paras minyak dia lah, berada di sini, iaitu berada pada melebihi takuk H lah. Okey, melebihi takuk H ataupun H punya marking, dia punya groove. Jadi kita nak start engine, nak main gear dan letak gear pada kedudukan N. Okey, hidupkan engine. Okey, kita tekan brake. Okey, tekan brake and then kita main gear. Okey, kita letak dekat R, letak dekat D, kita letak 3, and then kita letak dekat 2. Kalau kita jalankan enjin ni pun lagi bagus lah. Kita gerakkan kenderaan di atas jalan raya, itu lagi bagus lah. Kita bawa kereta ni berjalan-jalan kan, itu lebih bagus lah. Jadi apabila kita balik ke P, masuk R, okey, and then pergi ke D, pergi ke 3, pergi ke 2. Untuk sukat kuantiti minyak, kita pergi ke N. Pastikan pada N. Jangan letak pada P, letakkan pada N. Okey, jangan lupa apply parking brake lah. Okey, kemudian kita boleh check kuantiti minyak. Kita tanggalkan dipstick. Okey, kita tanggalkan dipstick dan kita lapkan dulu dipstick. Kita lapkan dulu dipstick. Kita lap dulu dipstick bagi bersih dipstick, dan kemudian kita check dia punya kuantiti minyak. Okey, kuantiti minyak dia berada pada kedudukan cold dan pada paras maksimum lah, dah lebih sikit lah. Okey, kalau lebih tak apa, tak ada masalah. Kalau macam ni tak ada masalah, sikit sahaja lebih dia. Dia jangan kurang je. Jadi minyak ni saya beranggapan minyak gearbox dia cukup. Sepatutnya kalau nak tune, dia betul-betul berada pada sinilah takuk ni. Tapi ini dia terlebih pergi ke satu lagi takuk, itu tak ada masalah lah. Okey, kita check lagi sekali. Ya, sama lebih.
Nanti kalau enjin panas dia berubah kedudukan. Enjin panas dia akan naik lagi tinggi. Okey. Ini waktu enjin sejuk. Jadi itu kaedah yang kita buat untuk cek minyak gearbox selepas kita isi semula minyak gearbox ke dalam gearbox. Jadi kita cek untuk enjin sejuk enjin sejuk. Jadi untuk enjin sejuk, suhu sejuk ataupun minyak gearbox tu sejuk, cold level dia menunjukkan yang paras minyak automatic gearbox berada pada takat melebihi tahap maksimum, tapi tak banyak, sedikit je, satu takuk di atas sahaja, sedikit saja. Jadi sekarang ni kita nak check pula untuk hot level lah. Waktu enjin dah panas, waktu minyak gearbox dah panas, kita nak check pula dia punya level, di mana kedudukan levelnya. Okey, jadi kalau kedudukan levelnya pada hot level, berada pada paras maksimum, itu cantik lah. Ataupun berada atas sedikit pada tahap maksimum, cantik lah. Kita cuma tak mau ada pada paras bawah, kita takut minyak tak cukup. Minyak terlebih sikit is okay. Jangan terlebih banyak, sebab kalau terlebih banyak boleh menyebabkan minyak tersebut termuntah keluar lah, ataupun mungkin nanti IC menghadapi problem mungkin bocor ke apa ke, yang tu yang kita tak mau. Terkurang kita tak mau, terlebih sikit okey, terlebih banyak kena buang baliklah minyak tersebut. Okey, kita tunggu untuk hot engine ataupun hot level. Kita tanggalkan dia punya dipstick kita tanggalkan dan kita bersihkan dulu. Okey. Okey, dia berada pada paras H minyak ngam-ngam lah, minyak ngam-ngam. Lagi sekali. Okey, minyak berada pada ngam-ngam lah, pada dia punya tahap dipstick. Okey, ngam-ngam. Jadi itu kaedahnya untuk kita melaksanakan servis ke atas automatic transmission fluid, iaitu kaedah untuk membuang minyak gearbox and then menukar dia punya oil filter, kemudian isi semula minyak gearbox dan sukat sama ada cukup tak cukup. Diharap dengan perkongsian ini dapat menambah ilmu tuan-tuan dan puan-puan, dan insya-Allah boleh buat sendiri lebih jimat. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.